Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yusma' amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi dalam membicarakan tentang ilmu usul fiqh, ilmu tentang sumber-sumber pensyariatan di dalam Islam. Yang mana pada 2 minggu yang lepas kita berhenti pada bab al-amr. Okey, kita berhenti pada bab al-amr daripada risalah An-Nuqayah karangan al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Okey. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, okay, kita dah minggu lepas kita dah bahas tentang 2 minggu lepas kita dah bahas tentang suatu arahan itu membawa kepada hukum wajib. Al-amru yadullu 'alal wujub. Kita juga dah bahas bahawa arahan itu jika ia datang secara mutlak maka ia tidak perlu untuk dibuat berulang kali. Okay, cukup untuk lakukan sekali sahaja. Kita juga telah bahas suatu arahan itu jika ia datang secara mutlak kita tak dituntut untuk melakukan dia secepat mungkin. Okay, kita boleh bertangguh dalam melakukannya. So itu antara perbahasan yang kita dah belajar pada kelas yang lepas. Begitu juga kita dah belajar suatu arahan itu walaupun pada asalnya dia menunjukkan kepada hukum wajib, jika datang di sana perkara yang memalingkan daripada kita menafsirkan dia sebagai wajib kepada sunat contohnya, ada di sana dalil, ada di sana perkara yang palingkan dalil tersebut daripada wajib ke sunat contohnya, maka kita akan tafsirkan ke dia menjadi sunat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita dah bagi contoh, Ana dah bagi contoh arahan Nabi SAW untuk melakukan solat qabliyah maghrib. Yang mana asalnya Nabi SAW bagi arahan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib raka'atain, sallu qabla al-maghrib raka'atain. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Solatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Liman sya'a minkum, bagi yang berkehendak di kalangan kamu. Jadi kata Nabi SAW, bagi yang berkehendak di kalangan kamu itu memalingkan arahan Nabi SAW yang asalnya menunjuk kepada hukum wajib menjadi hukum sunat. Okay, menjadi hukum sunat. Ini apa yang kita dah sentuh pada kelas yang lepas. Jadi hari ini kita nak belajar tentang apa? Hari ini kita nak belajar tentang kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa huwa nahyun an diddihi wa aksuh. Okey. Iaitu terjemahan dia, al-amr, arahan itu dari satu sudut adalah larangan terhadap perbuatan yang berlawanan dengannya, dan satu arahan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan yang dilarang itu. Okey, al-amr satu arahan tu bila kita lihatnya dari satu sudut, dia adalah larangan terhadap perbuatan yang berlawanan dengannya. Okey. Yang ni di dalam ilmu usul fiqh dipanggil permasalahan lawan kepada al-amr. Okey, lawan kepada al-amr. Iaitu istilahnya al-amru yadullu ala nahyi addadihi. Okey.
satu arahan itu menunjukkan kepada wujudnya larangan terhadap lawan dia. Apa maksud dia? Okey. Kalau kita tengok dari sudut bahasa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cakap dekat seseorang kan, kalau seorang tuan kata kepada hamba dia, seorang bos kata kepada pekerja dia, bos dia kata berdiri. Berdiri. Saya nak awak berdiri. Itu arahan, betul tak? Saya nak awak berdiri. Berdiri sekarang. Itu satu arahan. Daripada arahan bos itu tadi, okey, bos tu kata berdiri sekarang. Daripada arahan ini kita boleh fahami ada larangan di sebaliknya. Apa larangan dia? Bila bos tu suruh berdiri, seolah di belakang arahan tersebut ada larangan supaya jangan duduk. Seolah bos tu kata dekat pekerja dia, jangan duduk. Betul tak? Sebab bila bos tu kata, saya nak awak berdiri sekarang ataupun berdiri sekarang, kita fahami daripada dia, daripada arahan tadi, bos itu sedang melarang daripada perbuatan duduk. Kerana duduk itu adalah lawan bagi berdiri. Maka kita cakap arahan bagi sesuatu adalah ataupun dia melazimi larangan bagi lawannya. Kalau bos tu kata dekat pekerja dia, bangun dari tidur, bangun daripada tidur. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham? Kita fahami daripada arahan tersebut, lazimnya adalah bos itu kata dekat pekerja dia jangan tidur. Betul tak? Jadi arahan terhadap suatu perkara, okey, pada masa yang sama dia melazimi larangan terhadap lawannya, lawan kepada perkara tu. Kalau bangun daripada tidur, lawan kepada bangun tidur apa? Tidur. Lawan daripada berdiri apa? Duduk. Okey, itulah idea ataupun konsep yang ditekankan oleh Imam As-Suyuti ni, yang nak ditekankan oleh Imam As-Suyuti ni. Jadi bila datang satu arahan dalam syarak, dia adalah lazim, dia adalah larangan kepada lawan dia. Larangan kepada lawan dia. Jadi contohnya bila datang daripada syarak, arahan untuk kita mendirikan solat, aqimus solah, mendirikan solat, kita faham daripada arahan mendirikan solat itu larangan daripada lawan dia, iaitu jangan tinggalkan solat. Okey, bila kita tengok aqimus solah, dirikanlah solat, kita faham dekat situ hukum solat wajib. Okey, hukum solat wajib. Okey, kalau tinggal solat macam mana? Apa hukum dia? Haram ke, berdosa ke? Kita jawab, tinggalkan solat hukum dia haram dan berdosa. Macam mana kita tahu? Sebab bila datang arahan tadi, aqimus solah, dirikanlah solat, lazim daripada arahan mendirikan solat itu adalah larangan terhadap lawan dia. Apa lawan kepada mendirikan solat? Lawan kepada mendirikan solat adalah meninggalkan solat. Kan? Lawan kepada mendirikan solat adalah meninggalkan solat. Okey. So itu antara contohnya juga. Itu antara contoh juga. Selain daripada itu, kata pengarang kita Imam As-Suyuti, dan satu arahan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan wa aksuhu, dan lawannya. Maksudnya apa? Bila datang satu larangan, okey, larangan itu adalah arahan kepada lawannya. Larangan itu adalah arahan kepada lawannya. Sebagai contoh, saya bagi contoh kat tuan-tuan dan puan. Jika datang dalam syarak arahan larangan untuk kata jangan minum arak, apa yang kita fahami? Kita fahami daripada situ itu adalah arahan untuk minum selain daripada arak. Okey, itu adalah
arahan untuk minum selain daripada arak. Jadi dia ada dua. Kalau saya boleh tulis dekat papan putih ni bagi tuan-tuan dan puan-puan nampak. Pertama, kita ada suatu perintah itu. Ini yang tadi kita bahas. Suatu perintah itu adalah larangan. Ataupun kita cakap suatu perintah itu secara lazimnya. Secara lazimnya, okey. Adalah larangan kepada membuat lawannya. Okey. Suatu perintah itu secara lazimnya adalah larangan kepada membuat larangannya. Bila datang perintah untuk solat, maka secara lazimnya, okey, automatiknya juga adalah larangan kepada buat lawan kepada mendirikan solat. Apa lawan kepada mendirikan solat? Meninggalkan solat. Jadi arahan untuk solat secara lazimnya bagi tahu dekat kita terdapat larangan untuk buat lawan kepada solat, iaitu meninggalkan solat. Okey, itu kaedah yang pertama. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ambil arahan untuk melakukan kewajipan membayar zakat. Okey, jadi bila datang arahan yang mewajibkan kita membayar zakat, secara lazimnya ia menunjukkan kepada larangan untuk melakukan lawan dia. Apa lawan kepada membayar zakat, tuan-tuan dan puan-puan? Lawan kepada membayar zakat adalah tidak membayar zakat. Jadi arahan untuk membayar zakat, bila datang dalil suruh kita membayar zakat, dan wa'atuz zakah, okey, ataupun macam dalam hadis Nabi SAW sebut, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibina di atas 5 perkara, antaranya wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Daripada arahan ini, kita faham secara lazim daripada larangan untuk melakukan lawan dia. Apa lawan dia? Meninggalkan zakat. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita cakap suatu larangan pula adalah, okey, kita padam secara lazimnya adalah suatu larangan pula secara lazimnya adalah arahan terhadap salah satu lawannya. Salah satu lawannya. Jadi bila datang satu larangan, contohnya larangan untuk tidak minum arak. Okey, diharamkan kepada kamu arak. Jadi bila datang hadis ataupun ayat Quran tentang larangan meminum arak, kita faham secara lazim apa itu adalah arahan untuk melakukan salah satu daripada lawan meminum arak. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tertanya, kenapa saya cakap salah satu? Sebab apa? Sebab lawan kepada minum arak ini banyak. Minum air kosong, itu salah satu lawan dia. Lawan kepada minum arak, minum jus. Contohnya jus anggur yang bukan arak. Contohnya jus oren. Contohnya minum kopi, minum teh. Betul tak? Jadi bila datang larangan daripada syarak untuk jangan minum arak, secara lazimnya itu adalah arahan untuk kita minum salah satu daripada lawan kepada arak. Maksudnya syarat nak suruh kita buat salah satulah. Minum air kosong ke, minum susu ke, minum teh ke, minum kopi ke, minum jus oren ke, boleh pilih mana-mana. Yang penting kita buat salah satu daripada lawan kepada minum arak. Boleh tuan-tuan buat. Okay, yang penting kita buat salah satu daripada lawan kepada minum arak. Okey. Contoh lain.
Contoh lain untuk larangan. Contohnya larangan untuk kita tidak mendekati zina, kan? Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jangan kita doa supaya kita ni dijauhkan dan tidak terjebak di dalam zina. Bila datang arahan untuk tidak mendekati zina. Okey, silap. Bila datang larangan untuk tidak mendekati zina. La taqrabuz zina. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ini larangan, betul tak? Larangan untuk tidak mendekati zina, la taqrabuz zina ni, pada masa yang sama secara lazimnya menunjukkan bahawa syarak arahkan kita untuk buat salah satu daripada lawan kepada melakukan zina. Apa lawan kepada melakukan zina, tuan-tuan dan puan? Ada pelbagai. Mungkin lawan daripada melakukan zina adalah berkahwin. Contohnya kahwin. Lawan daripada melakukan zina adalah contohnya berpuasa. Lawan daripada melakukan zina contohnya adalah menyibukkan diri dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Exercise ke, baca buku ke, okay, buat ibadah tambahan, okay, buat sesuatu yang bermanfaat. Ini semua adalah lawan kepada zina. Opposite kepada zina. Jadi bila datang larangan untuk tidak mendekati zina, secara lazimnya larangan itu juga menunjukkan bahawa terdapat arahan untuk buat salah satu daripada lawan. Apa dia? Arahan untuk kita berkahwin ke, arahan untuk kita, siapa yang tak mampu menjaga nafsunya, untuk dia berpuasa ke, untuk dia memperbanyakkan ibadah ke, untuk dia melakukan perkara yang bermanfaat ke. Okay? So dia adalah arahan untuk buat salah satu daripada lawan kepada perbuatan zina tersebut. Okay? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Saya harap boleh difahami lah, insyaAllah. Seterusnya, kata Imam As-Suyuti, wa yujibu ma la yatimmu illa bihi. Okey. Al-amr itu mewajibkan suatu perbuatan yang disuruh dan juga mewajibkan perkara-perkara yang menjadi prasyarat bagi perbuatan yang disuruh itu. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca buku dalam ilmu usul fiqh, kita baca slow-slow supaya kita nak faham apa maksud pengarang. Betul tak? Al-amr iaitu arahan mewajibkan suatu perbuatan yang disuruh dan juga mewajibkan perkara-perkara yang menjadi prasyarat bagi perbuatan yang disuruh itu. Okey? Saya bagi contohlah dekat tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita tengok contoh di dalam syarak, okey, sebelum kita tengok contoh di dalam syarak, kita tengok contoh yang boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita supaya mudah untuk difahami. Contohnya kalau bos kata, kalau kita ada bos kata dekat kita, saya nak, contohnya besok tu Sabtu. Biasanya Sabtu cuti, contohlah. Okay? Bos kata, besok saya nak awak datang kerja juga. Saya nak jumpa awak, kita nak buat meeting, contohnya. Besok saya nak suruh awak datang juga ke tempat kerja, kita nak laksanakan meeting, contoh. Sekarang ni, bos tu mewajibkan apa? Bos tu sedang mewajibkan kehadiran kita untuk kehadiran kita ke meeting tu lah. Meeting besok yang nak dilaksanakan. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa prasyarat untuk hadir ke meeting? Contohnya prasyarat dia adalah kita pergi ke meeting tu melalui transport tertentu lah. Betul tak? Kita ada guna pengangkutan tertentu untuk sampai ke tempat kerja, untuk sampai ke meeting. Jadi, ada pengangkutan adalah prasyarat bagi pergi meeting. Betul tak tuan-tuan dan puan? Bila bos tu kata besok saya nak awak pergi kerja, mewajibkan kita pergi kerja, maksudnya prasyarat kepada untuk sampai
tempat kerja. Prasyarat untuk kita sampai tempat kerja. Prasyarat untuk kita sampai ke meeting. Apa dia? Antaranya prasyarat dia adalah kita bangun pagi. Contohnya kalau meeting tu pukul 9, kita lepas subuh kita tak tidur dah. Kita stay up contoh. Sebab kita nak datang meeting awal. Contoh prasyaratnya juga adalah kita ada pengangkutan. Kita ada naik apa-apa pengangkutan, pengangkutan awam dan sebagainya. Maka hukum, ini dari sudut kehidupan seharian lah. Bila bos kata kena datang kerja, besok kena datang meeting, maksudnya secara tidak langsung bos juga mewajibkan kita buat prasyarat dia. Apa dia? Maksudnya kita kena carilah pengangkutan besok untuk datang tempat kerja. Okey? Perlu tak bos tu sebut, besok awak kena datang tempat kerja dan saya wajibkan awak cari pengangkutan besok? Dia tak perlu pun. Sebab bila dia kata saya wajibkan awak datang tempat kerja besok, kita fahami daripada arahan tu apa? Kita pun wajib untuk cari pengangkutan. Kalau kita ada kereta kita sendiri, kita guna kereta kita. Kalau kita ada motor kita sendiri, kita guna motor kita. Tak ada kereta dan motor, besoknya nak pergi kerja, kita kena naik LRT ke, kena naik Grab ke, faham tak? So, perbuatan kita naik LRT, perbuatan kita naik Grab, perbuatan kita guna kereta kita sendiri, guna motor kita sendiri, itu adalah prasyarat untuk sampai ke tempat kerja. Jika wajib hadir ke tempat kerja, bermaksud wajib juga kita ada prasyarat untuk sampai ke tempat kerja. Sebab tak masuk akal, tak masuk akal, bos tu wajibkan kita pergi ke tempat kerja tapi dia tak wajibkan kita buat prasyarat. Contohnya apa? Awak wajib pergi kerja besok tapi awak tak wajiblah cari pengangkutan, awak tak wajib bangun awal. Kalau macam tu, tak wajiblah. Faham tak? Dia tak jadi wajib lah macam tu. So, kalau bos tu mewajibkan kita pergi tempat kerja besok, itu juga adalah arahan yang mewajibkan kita untuk penuhi prasyarat dia. Maksudnya kita kena bangun awal. Maksudnya kita kena ada pengangkutan. Okey? Saya harap contoh tu tuan-tuan dan puan-puan faham. Adapun dalam syarak, ini dimasuk dalam perbahasan yang masyhur di kalangan para ulama kita, dipanggil ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Okey. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Saya bagi contoh mudah kat tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang bersepakat. Okey, ulama kita ijma' dan semua orang Islam bersepakat, Islam ataupun syarak suruh kita tutup aurat. Ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Semua setuju kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Cuma dalam mendefinisikan aurat itu, menghadkan aurat itu ada khilaf sikit-sikit lah. Kita cakap sikit-sikit dalam mazhab-mazhab yang ada ni. Tapi dari sudut keumuman wajib menutup aurat, semua bersetuju. Okey. Bila datang arahan yang mengatakan wajib kita tutup aurat, tuan-tuan dan puan-puan, sekaligus itu adalah arahan untuk prasyarat dia. Apa prasyarat untuk tutup aurat, tuan-tuan dan puan? Prasyarat dia adalah kita kena ada pakaian untuk tutup aurat lah. Kita kena peroleh dan dapat pakaian untuk tutup aurat. Pakaian untuk tutup aurat mungkin kita dapat dengan cara kita beli. Kita pergi kedai, kita pergi mall ke apa ke, pergi store tertentu yang jual baju, jual seluar, pakaian-pakaian ni kita beli. Itu salah satu daripada prasyarat, betul tak? Kalau kita tak beli, mungkin kita sewa, mungkin kita pinjam, kan? Kita pinjam ke, kita sewa ke, kita minta orang hadiahkan ke. Ala kulli hal, apa-apa sekalipun, wajib untuk kita tutup aurat. Dan wajib juga untuk kita membuat prasyarat bagi tutup aurat itu, iaitu untuk kita ada
untuk kita peroleh pakaian. Untuk kita, wajiblah kita peroleh pakaian. Kalau kita ada duit yang cukup, kita ada kemampuan dan duit yang cukup, kita wajib beli pakaian untuk tutup aurat. Kalau kita nak keluar daripada rumah, kita nak jumpa orang, kita tak boleh, kita tuan-tuan dan puan bayangkan, kita tak ada orang tu dia boleh dia keluar rumah dia tak pakai pakaian apa-apa. Dia kata syarat wajibkan menutup aurat, tapi syarat tak wajibkan saya beli pakaian tutup aurat. Bagi tahu saya mana ayat Quran dengan hadis yang kata wajib beli pakaian tutup aurat. Kalau ada orang cakap macam tu, maksudnya dia tak faham. Orang tu salah faham. Dia tak faham. Sebab bila syarak mewajibkan kita untuk tutup aurat, itu sekaligus adalah arahan daripada syarak juga untuk kita perolehkan sesuatu untuk tutup aurat. Sama ada dengan kita beli, sama ada dengan kita pinjam, kita sewa ke, kita minta orang hadiahkan ke, tak kisahlah. Okay? So tak ada, kalau dia ada kemampuan, contoh ada duit ringgit, ada duit berpuluh-puluh ribu, tak ada satu pakaian pun kat rumah dia. Dia tak ada pakaian apa pun dekat rumah. And then dia nak keluar rumah pergi beli barang. Dia ada 10,000 ni tuan-tuan dan puan. Adakah berdosa dia keluar rumah dia tak tutup aurat? Confirm berdosa lah, tak ada syak. Wajib bagi dia waktu tu untuk dia beli pakaian dengan duit yang dia ada. Dengan duit yang dia ada puluhan ribu tu, dia wajib beli pakaian untuk tutup aurat dia. Jadi membeli pakaian itu prasyarat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Itu prasyarat bagi menutup aurat. Menutup aurat sekarang hukum dia wajib. Maka prasyarat dia juga wajib. Itu kaedah dia tuan-tuan dan puan. Boleh? Prasyarat itu wajib. Silap. Hukum menutup aurat itu wajib. Prasyarat kepada menutup aurat itu juga wajib. Inilah apa yang kita biasa dengar. Ulama-ulama kita selalu sebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang suatu wajib itu tidak akan sempurna ataupun lengkap melainkan dengannya, dengan satu perkara tu, maka perkara itu juga wajib. Boleh tuan-tuan dan puan? Okay, saya harap tuan-tuan dan puan faham insyaAllah. Okay. Tak susah kan? Tak susah. InsyaAllah kita kalau kita belajar slow-slow, kita tuan-tuan dan puan-puan bagi perhatian yang baik-baik, insyaAllah senang je. Tak susah pun. Okay. Contoh lain. Kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan nak contoh lain. Kita bagi contoh lain. Contohnya, sekarang ini, apa hukum seorang lelaki pergi solat Jumaat? Hukumnya fardu ain, wajib. Fardu ain, wajib bagi semua lelaki. Jika penuhi syarat lah. Okay? Hukumnya fardu ain. Wajib pergi solat Jumaat. Apa prasyarat untuk pergi solat Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan? Prasyarat untuk pergi solat Jumaat, kita melakukan suatu perbuatan yang akan bawa kita ataupun sampaikan kita ke masjid. Betul tak? Kita buat suatu perbuatan yang akan membawa kita atau menyampaikan kita ke masjid. Sama ada kita pergi solat Jumaat, kita drive kereta, kita bawa motor, kita tumpang kawan, minta kawan kita ambil ke, kita minta grab ke. Okay? Maka wajibnya untuk melakukan solat Jumaat bagi seorang lelaki itu pada masa yang sama, ianya juga mewajibkan prasyarat kepada melakukan solat Jumaat. Prasyaratnya adalah kita mencari transport untuk boleh sampaikan kita ke masjid. Kalau ada orang tu, dia kata saya tak ada kereta, saya tak ada motor, tak wajiblah saya pergi solat Jumaat. Tak. Wajib bagi dia untuk pergi solat Jumaat. Dia kena cari cara lain. Kalau dia ada duit banyak, contohnya. Okay, katakanlah dia ada kawan. Dia kena minta kawan dia, minta tumpangkan. Minta kawan mana-mana untuk tumpangkan dia. Kalau tak ada kawan, contoh, dia ada duit banyak. Okay, dia ada duit banyak.
dia naik Grab, dia naik teksi, wajib. Apa hukum dia naik Grab waktu tu untuk pergi solat Jumaat? Hukum dia waktu tu wajib. Apa hukum dia naik teksi waktu tu untuk pergi solat Jumaat? Hukum waktu tu wajib. Katakanlah tak dapat Grab dengan teksi. Kereta tak ada, motor dia tak ada, pengangkutan awam dia tak dapat, Grab dengan teksi pun tak ada. Dia wajib jalan kaki. Sekadar kemampuan dia lah. Kalau dia orang tua, susah lah. Dia orang tua yang dah tak larat jalan berapa langkah je dah penat, dah sakit dan sebagainya, tak apalah. Kalau dia orang yang sihat dan masjid itu dalam lingkungan jarak yang boleh dia sampai, mungkin untuk dapat solat Jumaat contohnya, dia wajib pergi jalan kaki. Dia tak ada cakap saya tak penat, malas jalan kaki. Nanti penatlah nak jalan 1 kilometer. Dia larat 1 kilometer. Dia larat 1 kilometer tu, dia larat 1 kilometer. Kan? Dia larat je, dia muda. Kereta tak ada, pengangkutan awam tak ada, motor tak ada. Kemudian dia kata tak apalah, tak payah pergi kot. Takkan wajib jalan kaki? Wajib. Wajiblah waktu tu jalan kaki. Sebab jalan kaki waktu tu adalah satu wasilah untuk sampaikan dia ke masjid. Kalau dia larat dan dia mampu, dia muda lagi, dia kuat, petang-petang pergi jogging, pergi gym, tiba-tiba 1 km nak kena pergi solat Jumaat, tak boleh. Dia waktu tu dia berdosa. Okey? Faham tuan-tuan dan puan? Seterusnya, kita masuk perbahasan yang terakhir dalam bab arahan, al-amr. Antara yang terakhir lah, belum terakhir lagi. Antara kedua terakhir atau ketiga terakhir. Okey. Wa yadkhulu fihi al-mu'minu la sahin wa sabiyyun wa majnunun wa mukrah. Terjemahannya, golongan yang termasuk di dalam al-amr, suruhan Allah itu ialah orang-orang yang beriman, kecuali yang terlupa, budak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa. Okey. Ini masuk di dalam perbahasan ulama usul kita, kepada siapa ditujukan kepadanya khitab Allah. Bila datang khitab daripada Allah, arahan untuk kita buat sesuatu, arahan untuk kita tinggalkan sesuatu, kepada siapa arahan Allah itu ditujukan? Khitabullah itu kepada siapa ia ditujukan? Kata Imam Asyuti, yang termasuk di dalam arahan suruhan Allah itu, ataupun kita cakap arahan atau suruhan Allah itu, dia tertuju kepada orang-orang yang beriman, yang mukallaf. Orang-orang beriman yang mukallaf, yang dah baligh dan berakal. Dari situ, kita faham bahawa ada beberapa orang yang dia masuk dalam golongan orang yang ditujukan kepadanya arahan ataupun suruhan daripada Allah pada waktu atau keadaan tersebut. Siapa mereka ini? Orang yang terlupa, ataupun budak kecil, ataupun orang gila, ataupun orang yang dipaksa. Okey. Kita tengok 3 yang pertama. Okey. Kita tengok 3 yang pertama. Yang mana Nabi SAW disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, rufi'al qalamu an thalathah 'anil na'imi hatta yastayqiz wa 'anis sabi hatta yakbur wa fi riwayatin hatta yahtalim wa fi riwayatin hatta yablugh wa fi riwayatin hatta yashib wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Diangkat pen atau pena. Okey, itu daripada 3 orang. Pen apa yang diangkat ni? Kata para ulama, ini menunjukkan kepada pen taklif, arahan atau suruhan, bebanan daripada Allah.
daripada orang yang budak kecil sehinggalah dia balik, orang yang tertidur sehinggalah dia bangun tidur dia, orang yang gila sehinggalah dia sedar daripada kegilaan dia. Maksudnya dalam waktu dia tengah tidur, dalam waktu dia tengah gila, dalam waktu dia masih belum balik lagi, dia budak kecil. Okey. Hukum hakam, taklif ini, suruhan-suruhan daripada Allah ini tidak tertuju pada dia. Tertuju pada dia setelah dia keluar daripada keadaan tersebut. Maksudnya orang yang tertidur, waktu dia tidur tidak tertuju hukum hakam pada dia, sehinggalah dia bangun daripada tidur. Dia keluar daripada situasi tidur. Dia bangun tidur, bila dia bangun tidur, mulalah hukum hakam, suruhan Allah itu untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mula tertuju pada dia. Okey? Orang gila, waktu dia tengah gila, waktu dalam fasa tengah gila, dia tak dituntutkan oleh syarak untuk buat apa-apa. Tak ada suruhan Allah yang tertuju pada orang gila itu saat dia tengah gila, tak ada. Okey, hukum hakam tidak tertuju pada dia waktu tu. Mula tertuju pada dia, okey, hukum hakam tu akan mula tertuju pada dia bila dia sembuh atau sedar daripada kegilaan dia. Budak kecil pun sama. Budak kecil pun waktu dia kecil, waktu dia tak faham apa-apa, contohnya tak faham persyariatan tu, persyariatan ni, tak tahu kenapa kena buat tu, tak tahu kenapa buat ni, dia tak faham. Dia tak faham, budak kecil. Terutamanya budak kecil yang belum memayyiz. Kan? Terutamanya budak kecil yang belum memayyiz. Umur 5 tahun, 4 tahun. Kita cakap pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, pasal haji, dia apa? Dia tak boleh faham. Jadi arahan Allah itu suruhan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau suruhan untuk melakukan suatu perbuatan tu, waktu tu tak tertuju pada dia lagi. Bila dah besar budak tu, bila dia dah baligh, bila dia dah mumayyiz, kemudian dia dah baligh, okey, dah mampu fikir, dah besar, okey, waktu tu mula tertuju pada dia hukum hakam taklifi. Hukum hakam taklifi. Taklifi maksudnya yang ada suruhan daripada Allah, yang ada bebanan dia. Okey. Boleh. Sebab itulah bila budak kecil, kita ambil contoh budak kecil dekat sini. Kalau dia tak solat, apa hukum dia, tuan-tuan dan puan-puan? Apa hukum budak darjah 1 tak solat, contoh? Budak darjah 1, budak darjah 2, budak darjah 3 tak solat. Tak balik lagi. Okey? Apa hukum kalau dia tak solat? Jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah faham bahawa mereka ni tak masuk dalam orang yang ditujukan kepadanya suruhan dan arahan daripada Allah, maka budak kecil yang darjah 1, darjah 2 tak solat itu, dia tak berdosa. Sebahagian ulama menafsirkan hadis rufi'al qalamu an thalathah tadi tu, diangkat pena daripada 3 kelompok atau 3 orang ni, diangkat pena dekat situ, sebagai ulama tafsirkan pen yang mencatat dosa, ataupun pen yang mencatatkan sesuatu yang mewajibkan orang itu diseksa. Senang cerita kita cakap pen yang mencatatkan dosa. Jadi budak kecil, darjah 1, darjah 2, kalau dia tak solat, dia tak berdosa. Tak haram bagi dia. Tak berdosa. Kan? Dan itu begitu juga timbul persoalan, adakah wajib bagi budak darjah 1, darjah 2, darjah 3 solat? Wajib tak, tuan-tuan dan puan? Jawapan dia tidak wajib. Wajib itu tak ditujukan kepada budak tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cakap, tapi saya ada baca hadis. Kan? Mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan kata, tapi ustaz saya baca hadis. Nabi SAW mengatakan, arahkanlah anak kamu untuk solat ketika umur mereka 7 tahun. Kan?
muru auladakum bis-salah li sab'in ataupun wahum abna'u sab'. Okey? Sekarang ni Nabi SAW arahkan untuk suruh solat. Kan? Kemudian Nabi SAW kata mereka itu juga kalau tak solat umur 10 tahun boleh dipukul. Dipukul ketika mereka umur 10 tahun. Okey? Dipukul ketika umur 10 tahun kalau tak solat. Jadi ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang akan tanya, tadi kata tak wajib kepada budak darjah 1, 2, 3, 4 dia tu untuk solat. Tapi sekarang ada arahan daripada Nabi SAW, arahan yang jelas suruh untuk budak tu tadi solat. Jawapan dia apa? Jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, arahan tadi Nabi SAW bukan tujukan kepada budak itu, Nabi SAW tujukan kepada mak dengan ayah ataupun orang yang jaga budak tu. Okay? Kepada parents. Muru auladakum. Arahkan anak-anak kamu. Maksudnya arahan ini ditujukan kepada siapa? Kepada budak ke kepada parents? Jawapannya kepada parents. Kan? Kepada parents, kepada budak-budak. Maka mak dan ayah bertanggungjawab wajib melatih anak mereka untuk solat seawal umur 7 tahun. Wajib. Arahan wajib. Tuntutan wajib. Suruhan wajib ini tertuju kepada siapa tuan-tuan dan puan? Kepada anak ke parents? Kepada parents. Sebab anak tu tak masuk dalam tempoh umur yang dia boleh menerima taklif, arahan ataupun tuntutan daripada Allah. So, arahan Nabi SAW tadi sebenarnya ditujukan kepada parents budak-budak tu. Okay? Sebab budak kecil tak tertuju kepada dia suruhan daripada Allah. Puasa wajib tak? Alang-alang kita tengah bincang pasal puasa. Kita tengah puasa, alang-alang kita bincang lah kan. Puasa wajib tak tuan-tuan dan puan? Untuk budak kecil. Sama tak wajib? Sehinggalah dia balik. Cuma dalam mazhab Syafi'i, puasa juga wajib untuk mak dan ayah melatih anaknya ketika umur 7. Latih. Galakkan dan latih, bukan paksa. Bukan paksa budak tu dah tak larat, tak tahan, tak bagi juga dia makan dan minum. Sampai lembek, sampai demam, sampai sakit. Tak. Latih. Okay? Wajib untuk suruh dan latih. Kalau dia tak larat, dia betul-betul dah tak boleh dah, bagilah dia makan minum. Tak wajib pun bagi dia. So, umur 7 tahun, mak dengan ayah wajib latih dan suruh anak puasa. Suruh dan latih. Tapi janganlah paksa sampai memudaratkan dia. Umur 10 tahun pun sama, wajib latih. Wajib suruh, tak mau boleh pukul. Boleh rotan. Dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang, melebamkan badan dia, melukakan. Okay? Pukulan yang untuk bagi dia pengajaran. Kan? Sebab timbul isu baru-baru ni, dalam berita lah saya baca, ada guru sekolah katanya dia paksa pelajar dia yang darjah 1, 2 macam tu, atau darjah 3, saya tak ingat. Maksudnya dia muda lagi lah. Kita tak balik lagi. Untuk dia berpuasa sampai budak tu kiranya seksa lah, dia rasa lembik. Dia jadi lembik budak tu. Kan? Kita pun tak tahulah cerita tu secara detail. Cuma pengajaran yang kita boleh ambil daripada berita tu, kita nak ambil pengajaran. Kita bukan nak bedah tentang berita tu, kita nak ambil pengajaran. Pengajaran yang kita boleh ambil adalah budak tu tak wajib lagi bagi dia puasa. Tapi wajiblah bagi penjaga dia untuk suruh dia berpuasa. Untuk dia latih dia berpuasa. Jadi memang patutnya guru tu kena latih. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 latih. Latih tidaklah bermakna memaksa dia sampai dia mudarat. Kalau nampak akan mudarat, kalau memang dah, yelah,
kita rasa memang memudaratkan dia, membahayakan kesihatan, dah terdesak dah, budak tu dah, okay, bagilah dia buka puasa, tak ada masalah. Kan? Hatta untuk orang yang dah balik pun, kalau dia menghadapi kelaparan yang teramat, dahaga yang teramat, letih yang teramat, dia boleh buka puasa. Syiddatul ju', syiddatul atash, syiddatul ta'ab. Antara perkara-perkara yang boleh membukakan puasa, boleh membuatkan orang tu berbuka puasa. Itu untuk orang yang dah balik. Itu antara rukhsah yang diberikan, boleh. Kan? Kalau orang tu pergi perang, letih sangat, dia boleh buka puasa. Buka puasa atas dasar dia letih sangat, dia dahaga sangat, dia lapar sangat. Orang yang dia contohnya dia kerja, buruh binaan. Pagi dia berpuasa, dia wajib puasa sejak pagi. Dia wajib puasa sejak pagi. Sampai pukul 2-3 petang, penat sangat. Dahaga sangat, lapar sangat, kan? Tak tahan dah. Boleh memudaratkan. Waktu tu dia boleh buka puasa. Kalau orang yang dah balik pun boleh. Apa salahnya dengan budak kecil? Bukan apa salahnya, memang patut lagi lah budak kecil tu boleh. Dia tak wajib pun. Itu tak jadi latihan dah. Itu dah jadi penderaan. Kalau budak kecil tu dah memang tak larat, dah memang betul-betul kita nampak mudaratkan dia lah. Tapi kalau dia larat apa semua, tak apa. Kita latih, teruskan. Bagi galakan untuk dihabiskan hari tu. Okay? Poin dia adalah mereka ini orang yang tidak ditujukan kepadanya hukum hakam dalam ketika ni. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan kena faham apa sebab kenapa mereka ni tak dianggap orang yang ditujukan kepadanya hukum hakam taklifi, arahan dan suruhan daripada Allah. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan kena faham kenapa. Sebab seseorang itu ditujukan kepadanya hukum hakam taklifi, arahan ataupun tuntutan daripada Allah untuk melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkan suatu larangan. Okey? Untuk dia menerima arahan daripada Allah tersebut, untuk dia menerima suruhan tersebut, dia hendaklah orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang dah baligh berakal. Dia baligh dan dia berakal. Jadi akal penting, tuan-tuan dan puan. Akal ini kata para ulama kita dia manatu at-taklif. Maksudnya bila Allah bebankan kita dengan suatu hukum, bila Allah suruh kita buat satu hukum, kita boleh memahami apa yang buatkan kita boleh faham arahan Allah, tuan-tuan dan puan. Apa yang boleh buatkan kita faham larangan Allah? Kita ada akal. Akal itu alat untuk kita faham arahan dan larangan. Alat ataupun medium untuk kita faham arahan dan larangan daripada Allah. Orang yang tak berakal, ada tak dia wasilah ataupun alat untuk dia faham arahan dan larangan? Jawapan dia tidak lah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Sebab itulah orang gila out. Out tu maksudnya out daripada ditujukan kepada dia hukum hakam. Sebab orang gila dia tak ada kemampuan pun untuk faham khitabullah, untuk faham apa yang Allah kehendaki daripada dia, betul tak? Dia tak faham apa orang cakap kat dia, dia tak faham apa yang, macam mana nak faham apa yang Allah kehendaki daripada dia? Orang gila. Dan yang sama macam orang gila ini, orang yang hilang akalnya lah walaupun sementara. Orang yang koma ke, orang yang terlupa ataupun terleka, dia memang ada akal, dia tak gila, betul tak? Tapi pada waktu dia terlupa, seolah dia tak ingat, dia tak tahu benda tu. Nama pun terlupa, betul tak tuan-tuan dan puan? Nama pun terlupa. Bila terlupa, kita tak ingat benda tu. Tak ingat, tak faham, yelah tak ingat. Macam mana kita nak buat benda yang kita tak ingat? Betul tak? Macam mana kita nak laksanakan sesuatu yang kita tak ingat? Arahan yang kita tak ingat. Betul tak? Dari satu sudut, ada iras dengan orang gila. Jadi, ketika fasa dia lupa tu, fasa dia tengah lupa, dia ada iras macam orang gila sebab dia tak ingat. Bila dia tak ingat, dia seolah tak tahu pun tentang hukum hakam ketika tu.
Okay? Boleh jadi pelbagai faktor lah kenapa tak ingat kan. Contohnya kalau dia ni dah, kita ambil contoh lah. Terlupa kat sini boleh jadi terlupa contohnya dia sibuk buat kerja. Sibuk buat kerja kan. Dia pergi kerja, dia sibuk sangat dengan kerja dia. Seorang lelaki sibuk sangat kerja dia. Ketua keluarga. Sibuk terlupa solat. Dia berdosa tak? Tuan-tuan dan puan. Seorang lelaki ni, ketua keluarga, seorang ayah, pergi kerja. Ditakdirkan satu hari dia pergi kerja, dia terlupa solat. Berdosa tak? Terlupa, bukan sengaja tinggal. Terlupa. Tuan-tuan dan puan kena faham, saya bukan bincang orang sengaja tinggal ni. Terlupa. Tak berdosa. Dalam mazhab Syafi'i dia tak berdosa. Sebab waktu tu dia pergi kerja tu dia anggap hukum dia wajib lah. Sebab dia wajib beri nafkah ataupun nafkah kepada keluarga dia. Kan, dan cari kerja tu wasilah untuk dapat nafkah. Okay. Jadi wajib. Kan, dengan syarat kerja tu bukan kerja yang haram lah ataupun maksiat lah. Okay. So, wajib lah. Tiba-tiba terlupa. Tak berdosa bagi dia. Kenapa tak berdosa? Saat dia terlupa itu, kan, dia tengah sibuk fikir kerja ke apa tengah kerja tu, saat dia terlupa itu, hukum hakam tak tertuju pada dia. Bila dia ingat, apa dia kena buat? Kalau dia ingat, dia kena solat. Dia terlajak tak solat zuhur sebab terlupa. Sibuk sangat dengan kerja. Dia takdirkan satu hari banyak sangat kerja dia, sibuk sangat kerja, terlupa tak solat. Terlepas zuhur. Habis zuhur. Dah masuk waktu asar. Waktu asar baru teringat, ya Allah, aku terlupalah tadi tak solat zuhur lagi. Pukul 2 macam tu dia dah fikir nak solat, dia terlupa lepas tu. Kan? 4 lebih, bukan 4 lebih lah, 4.30 dah, 4.40, 4.50 dah masuk asar. Dia teringat, Allah tadi tak solat zuhur punya. Terlupa sibuk kerja. Berdosa tak berdosa? Dia tak berdosa. Tapi dia wajib qada solat dia. Waktu tu bila dia dah mula ingat, arahan Allah mula tertuju kepada dia. Sebab tadi arahan Allah tak tertuju kepada dia sebab dia terlupa. Terlupa itu iraslah macam orang gila, tak ada akal, tak faham, tak tahu. Bila dah ingat, dia dah kembali kepada status dia macam asal. Orang yang punyai akal, orang yang boleh fahami khitab, boleh fahami apa yang Allah kehendaki, boleh fahami arahan Allah, suruhan Allah, maka ketika itu wajiblah. Itu yang Nabi SAW sebut tu. Kan? Siapa yang manama an salatin au nasiyaha. Siapa yang tidur sampai terlepas solat. Ataupun dia terlupa, falyusalliha idza zakaraha. Maka dia hendaklah dia solat apabila dia ingat. Bila dia dah keluar daripada fasa lupa, masuk ke fasa ingat, Nabi SAW kata wajib untuk dia solat waktu tu. Nabi SAW tak kata wajib untuk dia solat ketika dia tengah tidur, ketika dia tengah lupa. Betul tak tuan-tuan puan? Dalam hadis tu Nabi SAW kata man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Wajib dia solat apabila dia sedar ataupun bila dia ingat. Okey? Maksudnya apa? Kenapa Nabi SAW kata dia wajib solat bila dia sedar ataupun bila dia ingat? Sebab ketika dia tengah tidur, ketika dia tengah terlupa, hukum hakam itu tak tertuju kepada dia. Hukum hakam taklifi tak tertuju kepada dia. Boleh tuan-tuan dan puan? Saya harap tuan-tuan dan puan faham lah. Okay, insyaAllah. So itu kes orang yang terlupa, orang kecil, orang gila dan juga orang yang mukrah, orang yang dipaksa. Dipaksa ni pula sebenarnya ada perinciannya lah. Dipaksa dengan paksaan yang dah tak boleh, dia dah tak ada choice untuk lari dah. Dah tak boleh selamatkan diri, dah tak ada choice untuk buat benda lain.
paksaan yang mulji, yang paksaan yang membuatkan dia terdesak, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh nak pilih any option. Okay. So waktu tu hukum hakam juga ataupun suruhan Allah ketika itu tidak tertuju kepada dia. Okay. Dikiaskan juga macam yang sebab perbuatan dia, bila dia tak boleh kontrol perbuatan dia, okay, bila dia tak boleh kontrol perbuatan dia, dari satu sudut dia menyerupai macam orang gila, sebab orang gila tak tahu apa dia buat. Orang yang dipaksa, dia tahu apa dia buat tapi dia tak boleh kontrol. Macam dia tak tahu apa dia buat. Dia tak boleh kontrol. Okay. Contoh, kita bagi contoh untuk paksaan yang paling teruk lah. Kalau ditakdirkan ada orang itu diikat dekat tiang, dicolek dan diikat dekat tiang, tu dia. Kan, ada geng-geng perompak ke ataupun geng-geng yalah perompak ke apa kan, perompak jalanan dan sebagainya, terjumpa dia, tibai dia sampai dia pengsan. Lepas tu bila dia sedar, dia tengok-tengok, oh rupanya dia terikat dekat tiang. Tak boleh gerakkan badan ni tuan-tuan dan puan. Tak boleh gerakkan badan. Okay, dia tak boleh gerakkan badan. Katalah waktu tu contohnya lah, katalah dia ada duit, dia wajib bayar zakat. Dia wajib bayar zakat. Contohnya waktu tu telah wajib bagi dia untuk bayar zakat fitrah. Kalau kita nak bagi situasi, mungkin tuan-tuan dan puan rasa macam apa situasi. Tapi tak apalah, untuk kita faham hukum. Katakanlah dia diikat oleh pencolek dia tu sejak awal Ramadan. Awal Ramadan dah boleh start nak bayar zakat fitrah lah. Awal Ramadan dia dah kena ikat. Sampai akhir Ramadan, sampai masuk raya, pagi raya, dia tak boleh nak bayar zakat fitrah, kena ikat kat tiang. Dijadikan tebusan. Dijadikan tahanan perang ke, tebusan ke, ataupun orang yang kena rompak ke, tak kisahlah, kena ikat. Okay. Perompak tu bagi makan contoh. Ataupun orang yang tangkap dia tu bagi makan, tapi cukup-cukup untuk dihidup lah. Cukup-cukup untuk dihidup. Dia ada harta yang banyak. Waktu tu wajib tak dia bayar zakat, contohnya zakat fitrah? Dia wajib lah. Tapi dia mampu tak untuk keluarkan? Sebab sekarang tu dia tak mampu. Dia tengah dalam keadaan dipaksa buat perbuatan yang dia tak boleh kontrol. Dia kena ikat. Okay. Daripada awal satu Ramadan sampailah akhir Ramadan, sampai masuk hari raya, sampailah pagi raya, sampailah habis hari raya tu, tak boleh nak bayar zakat fitrah sebab dia kena ikat dekat tiang. Dia tak boleh gerak badan dia, tuan-tuan. Tak boleh gerak. Duit dekat bank puluh juta. Pada zakat fitrah pun tak perlu duit yang banyak pun. Kan? Sampai puluh juta. Tapi dia ni orang kaya. Okay. Orang kaya. Duduk dekat bandar yang macam KL lah contoh. Ada banyak kaunter-kaunter zakat fitrah dia dibuka. Pagi raya tu pula masjid surau semua orang dah ada dah. Ready dah. Untuk terima kita punya zakat ni. Amil semua dah ada. Dia kena ikat kat tiang lagi. Berdosa tak? Tak berdosa. Dia orang yang terpaksa. Tak boleh buat apa. Marbut ni kena ikat. Kena ikat macam tu. Terseksa lah dia. Tapi dia waktu tu hukum hakam taklifi tu tak tertuju kepada dia sebab dia terpaksa. Hukum hakam taklifi tu tak tertuju kepada dia sebab dia dipaksa. Dipaksa kena ikat kat tiang. Tak boleh buat apa-apa. Ataupun banyak contoh paksaan, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Itu salah satu contoh paksaan. Kan? Kadang-kadang fuqaha kita bagi contoh untuk paksaan yang ekstrim. Contohnya orang tu kena tolak daripada bukit, daripada gunung jatuh. Hukum bunuh diri apa? Haram. Dosa besar, tuan-tuan dan puan, bunuh diri. Bunuh diri itu hukumnya haram, dosa besar. Dan dia boleh membawa kepada kekufuran. Sebab
membunuh diri itu, kalaulah sebab dia bunuh diri itu kerana dia ada yaks ataupun qunut, dia dah rasa hilang harapan terhadap Allah, terhadap rahmat Allah, terhadap pertolongan Allah, kan? Al-qunut dengan ta, kan? Ar-rahmatillah contoh. Kalau dia bunuh diri dengan sampai dengan dia punya i'tiqad dia macam tu, boleh jadi kafir dia, boleh bawa kepada kekufuran. Jadi bunuh diri ini hukumnya berat, dosa besar. Hukumnya apa? Dosa besar. Tapi kalau orang tolak dia daripada puncak bukit macam mana? Puncak gunung, dia ni jenis orang suka pergi hiking. Pergi hiking, ada orang nak aniaya dia, memang benci dia. Bila dia dah sampai dekat puncak, orang tolak dia. Jatuh daripada gunung, jatuh daripada bukit. Mati. Nampak dekat zahir dia mata orang awam, bunuh diri ke ni? Dia tak bunuh diri pun, orang tolak dia, orang naya dia lah, kan? Dia berdosa, tak berdosa pun. Tak berdosa. Dia kena paksa. Sebab bila dia dah kena tolak, apa dia boleh buat? Bila dia kena tolak daripada bukit dengan gunung, apa dia boleh buat? Itu ikrah yang memang tahap muljik sangat-sangat lah. Memang orang tu dah tak boleh buat apa lah. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Okay? Banyak contoh lain untuk orang yang dipaksa ni. Contohnya kita ada orang yang dekat negara tertentu dipaksa daripada dipaksa untuk tidak berpuasa. Pihak-pihak yang ada autoriti akan datang rumah mereka ini, contohnya macam dekat negara China. Katanya lah dekat negara China, tempat-tempat yang komuniti Muslim ini akan ada pihak-pihak yang berkuasa akan cek diorang waktu sahur. Kadang-kadang waktu sahur dia tengok lampu ada ke tak. Contoh, siapa yang buka lampu nak sahur ni. Dia akan larang daripada puasa. Dia akan bagi denda ataupun siksaan lah kalau puasa. Hatta, seingat saya lah, ada baca berita dulu dekat negara tu, kalau dia datang waktu pagi, dia nak tengok orang tu makan, dia akan paksa orang tu makan depan dia. Pihak autoriti tu akan paksa orang tu yang Muslim tu makan depan dia untuk pastikan dia tak puasa. Kalau tidak dia, kalau tengok, adalah pihak autoriti dia akan ugut lah kan. Akan pukul ke, tibai ke, apa-apalah akan diugut. Ini berlaku terutamanya untuk saudara-saudara kita dekat negara China. Okay. Kesian. So, adakah batal puasa waktu tu? Dalam mazhab Syafi'i tak batal. Sebab dia kena paksa. Dia tak batal. Dan tak haram. Tidak haram waktu tu dan tak batal. Sebab hukum hakam waktu tu tidak tertuju kepada dia. Apa dia buat waktu tu tak dikira sebagai dosa. Sebab dia dalam keadaan kena paksa. Daripada orang yang ada autoriti dengan orang yang paksa dia dengan paksaan yang akibat dia tu serta-merta, bukan bertangguh. Maksudnya, makan sekarang, tak makan saya tembak awak sekarang. Tak makan sekarang saya tembak awak kat kaki depan ni. Awak tak makan sekarang saya pukul awak. Awak tak makan sekarang saya buat dengan cukuplah syarat dia. Cukup syarat paksaan tu. Jadi orang tu pun dia makan, terpaksa makan. Batal puasa tak batal puasa. Berdosa tak berdosa. Tak berdosa. Okey. Tak berdosa. So itu antara orang yang tak masuk dalam amr. Okey, dalam amr, arahan ataupun suruhan daripada Allah. Ini golongan-golongan yang tak kena kepada dia hukum hakam taklifi. Kalau dia tengok dekat sini, apa yang Imam Suyuti sebut, terlupa budak kecil, orang gila dan orang yang dipaksakan. 4, betul tak? Sahin, sabiyun wa majnunun wa mukrah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah yang kelima, naim, orang yang tidur. Okey? Tidur, gila, lupa, itu ada iras lah sebab mereka tak tahu apa khitabullah, tak tahu apa
apa yang Allah suruh, apa yang Allah kehendaki waktu tu. Terlupa ke, tertidur ke, kan. Jadi gila ke, okey. Sobi pun sama, budak kecil yang tak faham. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan? InsyaAllah minggu depan kita akan masuk perbahasan yang masyhur, iaitu orang kafir itu dikhitabkan dengan hukum hakam syarak. Al-kuffar mukhatabuna bisyariah ataupun bifuru'i asy-syariah. Itu insya-Allah kita masuk minggu depan. Ada apa-apa soalan? Macam mana nak? Tak ada soalan Okey, so sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada diri anak sendiri. Jadi harapannya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena banyak buat ulang kaji. Okey, banyak buat ulang kaji. Ulangan terhadap bab yang kita dah belajar ni. Al-Amr ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kelas hari ni dan kelas minggu lepas, banyak yang kita belajar. Banyak contoh yang saya berikan dan banyak kita belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh ulang, baca, okay, fahami baik-baik contoh yang diberikan. Okay, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.